Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashab bin Ahmad dan bersama dua rakan saya yaitu Wan Muhammad Adi Iman bin Ibrahim dan Nurul Khairia binti Rosman akan membincangkan topik gejala al-tashabbuh di Malaysia. Seperti mana kita tahu, tashabbuh ialah penyerupaan yang bertentangan dengan tamadun Islam dan sememangnya tidak lari dalam kehidupan kita di Malaysia, yang merupakan negara yang hidup dengan berbilang kaum, budaya, agama dan sebagainya. Tetapi, tahukah anda maksud tasyabuh itu sendiri? Oleh itu, kita akan membahaskan mengenainya dengan lebih terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Adi Iman bin Ibrahim akan membahaskan serba sedikit mengenai topik kita pada hari ini, yaitu al-tashabbuh. Pada prinsipnya tidak ada perbezaan yang ketara antara definisi tashabbuh dari segi bahasa dan istilah. Apa yang dimaksudkan dengan tashabbuh ialah penyerupaan terhadap kaum lain dari segi gaya hidup, pemakaian, adat, atau dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Terdapat beberapa contoh jelas tashabbuh yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Islam di Malaysia. Antaranya ialah adat merenjis, berinai, duit angpau, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama anda, saya Nurul Khairia binti Rosman. Baru-baru ini kami telah menebualkan beberapa orang pakar melalui medium Google Meet bagi menyingkap maksud, ciri-ciri dan amalan-amalan dan bagaimana fenomena tashabbuh itu menular luas terhadap masyarakat Muslim di Malaysia. Pakar pertama, beliau merupakan seorang guru sekolah dan pendakwa bebas Islami. Beliau bernama Ustaz Muhammad Nazran Arba'ah. Pakar yang seterusnya merupakan seorang guru sekolah dan seorang YouTuber yang menyiarkan hal-hal tentang Islami. Berkonsepkan ala santai, bicara satu hari satu isi. Pakar tersebut ialah Ustaz Roslizan Muhammad Yusof. Bagi pakar yang terakhir pula ialah Ustazah Mardiah Firdaus. Beliau merupakan guru agama di Madrasah Lughatul Quran dan beliau juga merupakan guru takmir jeans. Tanpa membuang masa lagi, mari kita dengarkan penjelasan al-tashabbuh dari pakar-pakar ini. Untuk soalan ni, kalau kita tengok tashabbuh ni sendiri, kita boleh rujuk di pelbagai sumber rujukan lah, kitab-kitab. Kalau kita tengok tashabbuh daripada sudut bahasa, dia merujuk kepada penyerupaan ataupun penyamaran, ataupun mungkin juga bahasa mudah yang kita fahami, menyamarlah tashabbuh ni. Kalau daripada sudut istilah pula, tashabbuh ni didefinisikan sebagai suatu perbuatan ataupun percakapan yang menyerupai budaya, kepercayaan ataupun bangsa yang lain. Okey, itu dia tashabbuh. Kalau daripada ciri-ciri tashabbuh ni pula, dia luas, dia banyak jenis. Sebab itu kita tengok rujukan banyak yang menyebutkan tashabbuh ni dia ada dua. Satu tashabbuh yang dibenarkan dalam Islam, satu juga tashabbuh ataupun penyerupaan yang dilarang. Itu kita akan perincikanlah selepas ini. Itu panjanglah perbahasannya. Okey, Ustaz. Istilah makna dia, tashabbuh ni menyerupai
atau meniru-niru perkataan, perilaku dan kebiasaan orang kafir lah. Juga dari segi syarak. Kalau dari segi syarak ni maknanya kita kecilkan dalam skop pandangan syarak ataupun fiqh. Tasyabuh ni adalah suatu keadaan di mana seseorang ataupun satu kelompok kaum orang mukmin menyerupai dalam hal orang kafir dari segi perkataan, perbuatan ataupun kebiasaan mereka lah, adat dan sebagainya. Itulah. Kalau dari segi makna tasyabuh tu. Kita masuk kepada konsep at-tasyabuh ya. At-tasyabuh ni, kalimat at-tasyabuh berasal daripada bahasa Arab yang bermakna syabbah, iaitu menyerupai. At-tasyabuh ni maksud dia menyerupai. Dalam bahasa Melayu, menyerupai. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, menyerupai ataupun meniru perkataan, perilaku dan kebiasaan orang-orang kafir. Itu konsep at-tasyabuh. Secara syar'inya pula, at-tasyabuh adalah suatu kondisi di mana seseorang ataupun sekelompok orang mukmin menyerupai orang kafir, baik dalam perkataan, perbuatan maupun kebiasaan-kebiasaan mereka, uruf mereka. Maksudnya adat-adat orang kafir. Itu maksud at-tasyabuh. Menyerupai, meniru aksi, meniru perilaku ataupun meniru perkataan mereka. Itu yang dinamakan konsep at-tasyabuh. Tengok pada hari ini betul ya. Kita tidak boleh lari daripada konsep tasyabuh sebenarnya ya. Sebab itulah kenapa Islam membahagikan tasyabuh itu dengan dua. Satu tasyabuh yang dibenarkan, satu yang tidak dibenarkan. Jadi dalam konteks kita hidup di Malaysia ni kan, dengan masyarakat yang berbilang agama, berbilang bangsa, berbilang kaum, daripada latar belakang yang berbeza, banyak sebenarnya tasyabuh yang kita sudah amalkan. Jadi kita boleh bahagilah kepada tasyabuh yang dibolehkan dan tasyabuh yang tidak dibolehkan. Sebagai contoh, saya ambil contoh ya. Okey. Tasyabuh yang dibolehkan ataupun yang selama ini kita buat. Sebagai contoh, untuk kita menghormati perayaan-perayaan agama lain ataupun bangsa-bangsa lain, bila mana mereka membuat upacara perayaan seperti rumah terbuka, kita pun ikut juga menziarahi pergi rumah orang. Asalkan perayaan itu tidaklah berkaitan dengan upacara keagamaan lah. Macam ada berunsur sembahan, pemujaan, itu tidak dibenarkan lah. Itu salah satu dia. Okay? Ada juga tasyabuh berbentuk daripada segi pemakaian. Okay? Contoh macam ada pakaian-pakaian yang mungkin direka bentuk oleh bangsa agama tertentu yang tidak ada kena-mengena dengan soal akidah kita. Banyak juga yang kita pakai. Macam sebagai contoh kan, pakaian kita hari ini, seluar kita mungkin kilangnya mungkin terletak di Eropah kan, mengikut budaya mereka. Itu satu perkara yang sudah lama kita guna pakailah di dalam negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil, sebelum tu kita ambil lah satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukanlah termasuk golongan kami siapa saja yang bertasyabuh dengan selain kami. Maknanya bukan dari golongan kami siapa yang menyerupai kaum yang bukan daripada kaum Islam. Tu. Jadi yang saya nampak dalam dapatan bila berfikir sejenak kan tentang apa kebiasaan orang Malaysia pada hari ini. Yang pertama kita tengoklah dari segi pemakaian. Pemakaian kita lebih kepada menyerupai itu banyaklah. Contohnya pada zaman bola sepak popular tahun 98 dulu, ramai orang-orang anak-anak muda buat rambut seperti Ronaldo. Itu tasyabuh lah tu. Itu bukan adat kita. Kalau kita tahu kebiasaan Islam ni yang kita potong tepi itu haram dan sebagainya. Begitu. Jadi kita telah menyerupai. Jadi siapa yang meniru sesuatu kaum, maka dia adalah kaum diambil kira sebagai kaum tersebut lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi sambutan saya nampak Valentine lah kot. Valentine Day ni bukan amalan orang Islam.
bukan amalan orang Islam. Tapi sambutan yang dibuat kadang-kadang orang Islam ikut. Maknanya kita dah ikut lah. Kita dah menyerupai kaum tu. Sebab apa? Dia tak ada apa-apa manfaat pun dalam Islam. Yang Valentine tu tak ada apa-apa manfaat. Buat satu yang tak ada manfaat, kemudian kita menyerupai pula. Kita ikut orang bukan Islam punya dua orang kata dua kebodohan lah. Pertama, tak dapat buat satu benda yang tak dapat manfaat. Kedua, buat benda yang bukan cara orang Islam. Itulah kalau saya nampak. Selain daripada kalau kita kata contoh macam adat bersanding, kalau dalam perkahwinan kan adat bersanding, itu pun bukan cara Islam. Mungkin lebih tahu kan, bukan cara Islam, itu lebih menyerupai Hindu dan sebagainya. Jadi itu yang telah berjaya masuk. Sebenarnya bukannya dia orang nak tiru sangat pun, tapi dia tengok macam power, best. Tanpa sedar dia dah masuk dalam hadis Nabi SAW, man tashabbaha laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukanlah di kalangan kami orang yang menyerupai kaum lain. Itulah. Itu antaranya lah. Saya sebut tadi, pertama dari segi macam rambut, pemakaian, Valentine, bersanding. Itulah. Banyak lagi contoh. Senang kata, konsep dia man tashabbaha, siapa yang menyerupai kaum, fahuwa minhum. Dia adalah di kalangan kaum tersebut lah. Ada segelintir yang mengamalkan tasyabuh. Kita di Malaysia ni ada yang mengamalkan tasyabuh, iaitu adat meniru-niru perkataan, perbuatan ataupun perilaku. Contohnya, macam zaman sekarang, budak-budak, ialah orang panggil kids. Zaman now orang panggil kan budak-budak sekarang. Orang ikut tasyabuh, contohnya yang TikTok. TikTok yang pernah dengar TikTok latih kan. Orang ikut gaya-gaya yang entah apa-apa. Padahal orang tidak tahu apa tujuannya. Itu satu. Yang kedua, dalam perkataan maupun nyanyian ada satu fatwa, tapi saya tidak pasti fatwa dari mana, yang mengatakan unsur latih ni memang haram. Dan yang kedua, ada satu lagu yang sudah agak viral. Dia lagu macam ala-ala, dia lagu Hindustan tapi yang membawa maksud ke arah merosakkan akidah. Syirik lah maksudnya, syirik kepada Allah. Saya tidak pasti ada apa tajuk lagu, tapi dia membawa maksud dia syirik kepada Allah. Maksudnya dia menolak syurga demi cinta dia yang abadi. Maksudnya ada lagu, dia agak famous jugalah. Jadi banyak budak-budak sekarang ni dia meniru-niru tapi tidak faham apa maksud sebenar. Jadi itu sebenarnya termasuk dalam tasyabuh. Itu adalah salah satu pengamalan tasyabuh di kalangan masyarakat kita. Yang kedua, dalam perbuatan, contohnya bab contoh perkahwinan. Ada juga dalam perkahwinan ni adat-adat. Contohnya adat, kalau orang kita kebiasaannya sudah sebelum berkahwin ada yang melakukan upacara mandi bunga, ada yang mengamalkan upacara malam berinai. Itu sebenarnya asal malam berinai ni dia pada asal orang bilang dari Hindu. Berinai kan. Itu maksudnya itu tasyabuh juga. Tapi tidak semua tasyabuh ni haram. Ada tasyabuh yang halal. Dia tidak memudaratkan kita punya akidah. Tapi ada setengah tasyabuh ni dia haram. Dia boleh merosakkan akidah kita. Jadi memang adalah yang diharuskan dalam tasyabuh dan ada juga yang diharamkan dalam tasyabuh. Itu. Yang pertama tadi dalam perbuatan mengikut-ikut orang kafir dalam macam tadi kan challenge latih semua tu. Menyanyi-nyanyi lagu Hindustan yang tidak tahu apa maksud dia, sebenarnya dia boleh merosakkan akidah. Yang ketiga, amalan yang kebiasaan sudah kita punya masyarakat mengamalkan malam berinai, malam mandi bunga dan sebagainya. Dan selepas itu juga ada juga tasyabuh
contohnya yang memang orang zaman kita, bukan zaman kita, masyarakat kita biasa sudah. Contohnya meraihkan ulang tahun, kelahiran, meraihkan anniversary. Itu sebenarnya kalau ikutkan itu bukan daripada Islam. Itu semuanya daripada budaya lain. Jadi maksudnya itu termasuk dalam konsep at-tashabbuh juga. Adat-adat yang menyerupailah maksud dia. Tapi kita kena faham di sini tidak semua at-tashabbuh ni haram. Tidak semua at-tashabbuh haram. Ada at-tashabbuh yang diharuskan, maksudnya dia tidak membawa mudarat kita punya pada akidah kita, dan ada juga at-tashabbuh yang boleh memudaratkan akidah kita. Jadi dalam bab ni kita kena fahamlah, kita kena ada didikan agama dan tidak boleh apa orang bilang membabi buta ikut sahaja apa macam itu haram kah, halal kah, boleh kah buat macam tu, sebab kita ni orang Islam, kita ada had batas kita dalam semua perkara. Tidak semua yang apa orang luar buat kita boleh buat. Kita hidup di Malaysia ni memang tidak boleh lari lah daripada konsep tasyabuh. Lebih-lebih lagi sekarang ni kalau kita tengok banyak aspek-aspek penting dalam kehidupan kita telah pun orang kata dikuasai oleh bangsa-bangsa tertentu, oleh agama-agama tertentu. Jadi kadang-kadang kita memang dalam kehidupan tak boleh lari. Jadi setiap hari kita berhadapan dengan kuasa-kuasa tertentu ni. Sebagai contoh lah kan, macam saya ambil satu contoh yang mudah kita faham. Contohlah, baju hanya dikeluarkan oleh syarikat yang berasal daripada negara tertentu. Contohnya Rusia lah kan. Jadi mau tidak mau, untuk kita buat baju, kita kena beli kain daripada dorang. Okay? Jadi kita kena terpaksa ikut juga dorang. Okay? Itu kalau kita kata macam mana menular dalam kehidupan kita, memang kita tak boleh lari lah daripada konsep tasyabuh. Cuma sebagai Muslim, kita harus tahulah bagaimana tasyabuh yang dibenarkan, bagaimana pula tasyabuh yang tidak dibenarkan. Itu je. Kita tunjuk dulu apa punca-punca dia. Antara punca-punca dia ialah kelemahan iman kita sendirilah kan. Bila mana iman kita tak kukuh, kita mudah terikut-ikut. Yang kedua, kita tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, iman pula tak kuat, memang terikut-ikut. Dalam keadaan dunia sekarang ni, orang kata dunia globalisasi ataupun medsos, media sosial dan sebagainya, senang sangat untuk benda tu tular secara tanpa perasan lah kan. Sebab apa Nabi SAW ada bagi tahu dulu, bersabda kan tentang fitnah. Fitnah ni tidur, jangan sesekali kita kejutkan. Tapi sekarang ni masalah kita dunia tanpa sepadan. Fitnah itu dah bangun. Jadi dia sedang masuk. Jadi dengan keadaan kita kurang ilmu dan malas pula mencari ilmu. Saya lah, bukan kalian. Kalian bagus cari ilmu. Jadi kita ni dah rasa berilmu. Jadi kita dapat satu maklumat tanpa tapisan, tanpa ilmu, iman pula tak kuat. Maknanya kita mudah terikut. Kalau pandangan saya dari segi hiburan memang dah bersepah-sepah lah. Kan? Dan kalau kita kata sekarang ni, contoh masalah tasyabuh yang paling berat sehingga kan fatwa-fatwa dikeluarkan. Kalau nak tengok fatwa, boleh tengok dalam fatwa Kuala Lumpur lah banyak. Yang pertama berkaitan LGBT, transgender tu kan. Itu adalah tasyabuh yang paling, orang kata, kalau nak kira laknat Allah tu semakin hampir lah dengan kita. Sebab apa? Transgender ni, dia menyerupai siapa? Lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Itu tasyabuh yang paling berat. Jadi itulah. Jadi macam mana boleh tertularnya benda ni dulu? Tak ada yang tak bukan. Media sosial lah. Media sosial, TV. Kalau kita tengok, bukan saya nak menyalahkan. Dulu zaman tahun 2000-an awal-awal itu, ada cerita Malaysia ni popular dengan cerita Sutun. Sutun ke Sotong. Itu kan. Bagi saya itu adalah dakwah dorang kepada kita. Memang cerita dia memperjuangkan orang golongan lembut. Tapi memperjuangkan golongan lembut tu seolah-olah macam nak jadikan semua orang yang lembut ni okey je. Sebenarnya kita kena cegah dari situ. Jadi bila tiada pencegahan di situ, penularan itu akan berlaku lah. Sebab bagi saya, orang bukanlah dia orang nak ikut kalau dia orang tahu itu salah.
akal yang sihat, minda yang cergas, bila benda tu salah dia takkan ikut. Betul. Tapi bermasalah bila mana dia tanpa ilmu, iman tak kuat dan tak fikiran tak waras, dia ikut. Itulah. Allah Ta'ala alam. Tasyabuh ni dia boleh menular pada masyarakat kita ataupun orang Muslim bila mana kita sebagai orang Muslim ni tiada kesedaran dalam agama. Contohnya macam tadi Ustazah cakap, kita ikut-ikut gaya budak-budak orang luar, gaya orang barat. Walhal benda tu dalam ajaran Islam dia tidak boleh. Dia sebenarnya kurang didikan agama di situ. Dia macam tidak, pertama kurang didikan agama, kedua sikap tidak ambil peduli mana yang haram ataupun halal dalam hukum hakam Islam ini. Macam tu. Dia lebih kurang memang kurang didikan agama lah. Maksudnya tiada kesedaran agama yang meluas. Lepas tu tasyabuh ni juga boleh menular terhadap masyarakat daripada pengaruh media sosial yang berleluasa sekarang ni. Macam budak-budak sekarang ni tanpa penguasaan orang tua, dia boleh menyebabkan kita syirik lah, maksudnya tasyabuh. Budak-budak kita bagi handphone kan. Maksudnya bukan budak-budak macam budak-budak remaja lah, bukanlah budak-budak yang ni. Yang remaja boleh fikir baik dan buruk sudah, tapi mereka tidak tahu, tiada pengawasan orang tua. Diorang ikut saja gaya-gaya orang barat macam tu. Jadi kiranya situ kurang didikan agama dan kurang pengawasan daripada orang tua. Itu salah satu bagaimana tasyabuh ni boleh menular terhadap masyarakat kita. Seiring dengan peredaran masa, terdapat hal-hal tasyabuh atau penyerupaan terhadap budaya lain selain agama Islam yang masih tidak diketahui oleh masyarakat Muslim. Ada pula yang menyadari tentang hal ini tetapi tidak mengetahui nama khas atau identitas al-tasyabuh. Selepas ini anda akan melihat sesi temu bual bersama orang awam yang kami telah ajukan beberapa soalan tentang al-tasyabuh dan pendapat mereka sendiri mengenai pengaruh al-tasyabuh di Malaysia. Okey, Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam. Pernahkah anda mendengar tentang al-tasyabuh? Tak pernah, baru pertama kali dengar ni. Okey, adakah anda tahu amalan memberi duit angpau pada hari raya itu ialah tasyabuh? Tidak tahu, tapi setahu saya amalan memberi ampau ni kebiasaannya orang Cina yang selalu melakukan bagi ampau ni lah. Pada pendapat anda, adakah pembawaan pengaruh tasyabuh ini baik ataupun sebaliknya? Bagi pendapat saya, dia ada baik dan buruknya. Kalau nak ikut untuk menjamin perpaduan antara kaum tu boleh. Tapi kita as a Muslim, kita kena berpegang dengan kita punya pegangan juga. Okey. Okey, Assalamualaikum Kak. Okey, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Okey. Kak pernah dengar tentang at-tasyabuh? Tak pernah. Okey, tak pernah. Okay, biar saya bagi sedikit tentang apa tu at-tasyabuh. Okey, tasyabuh ni maksudnya penyerupaan. Okay, maksudnya macam kita budaya yang kita buat ni ada serupa dengan kaum lain dan tidak sebetul-betulnya dengan budaya orang Muslim. Itu maksudnya penyerupaan dengan benda lain, dengan kaum lain. Okey, yang kedua, pada pendapat Kak, adakah Kak tahu yang amalan
Kira kalau untuk merenjis solat tak berapa nak setuju. Kira benda tu dia masih menyerupai ni lah, jauh daripada amal kita sebagai seorang Muslim lah kan. Just untuk kalau ada pelamin, just untuk ambil gambar dengan family kan. Takkan nak ambil gambar tempat tak cantik. Jadi perlukan tempat yang cantik. Macam tu lah. Okey. Itu saja. Terima kasih ya Kak. Sama. Okey, jumpa lagi. Pernahkah sis dengar tentang Al-Tashabbuh? Saya macam pernah dengar, tapi saya tidak berapa pasti tentang Al-Tashabbuh tadi? ya Tashabbuh. Okey, saya terangkan sedikit tentang Tashabbuh ni. Tashabbuh ialah tentang penyerupaan. Contohnya macam kita orang Muslim tapi terikut-ikut dengan budaya kaum lain. Jadi sis boleh rekonnaiskan ada macam-macam yang orang Muslim dah terikut dengan budaya luar kan? Ya, boleh. Okey, soalannya soalan kedua lah ya. Ya. Okey, adakah sis tahu tentang amalan memberi duit angpau ataupun merenjis time perkahwinan ataupun ada macam-macam amalan yang tidak sepatutnya orang Muslim lakukan tu? Sis tahu dia sebagai tasyabuh atau tidak? Saya tahu perkara itu menyerupai, tapi saya tidak tahu dia ada istilah khas untuk perkara tersebut. Sekarang ni baru tahu. Baru saya tahulah dengan jelas apa tu tasyabuh. Okey, dia sebenarnya menyerupai dengan kaum lain. Dan sepatutnya orang Muslim tidak boleh ikut. Ya, betul lah. Okey. Selain tu, pada pendapat sis, adakah pembawaan tasyabuh ni, pengaruh tasyabuh ni dia baik untuk kita ataupun sebaliknya? Dia ada dua. Satu boleh kebaikan, satu mungkin keburukan. Yang baik tu maksudnya amalan itu tidak merosakkan akhlak kita sebagai Muslim, tidak apa. Tapi kalau dia merosakkan iman kita, akhlak kita, amalan tu membuatkan orang percaya agama kita dengan agama dia sama, mungkin perkara tu macam perlu dihentikan lah. Contoh yang tadi sis bagi tahu yang merenjis tu kan. Jadi bila orang Hindu melihat perkara tu, dia akan rasa macam kita dengan dia sama. Jadi dia rasa apa beza Islam dengan Muslim, agama lain? Tidak ada beza lah kan. Jadi tidak berapa, ada baik ada buruk lah. Sama satu lagi saya bagi soalan, adakah sis rasa kan kaum orang Malaysia suka sambut hari jadi? Ya. Rasa sambut hari jadi tu dia penting atau tidak? Pada yang saya tahu, sambut hari jadi sebenarnya tasyabuh. Tidak boleh disambut. Okey, kalau pandangan saya, kalau kita sambut hari jadi secara keluarga ataupun tidak lampau meriah macam orang putih, orang buat grand-grand, yang buat di parti di luar, sampaikan ada poster, lepas tu meraih dengan kek yang tinggi, dengan lilin yang banyak, dia macam sudah memang sangat menyerupai budaya barat. Ya. Jadi sepatutnya sambut tu boleh, tapi dengan cara kita sendiri. Maksudnya secara keluarga, kelompok yang kecil, tanpa masyarakat anggap benda tu satu keperluan. Dia ialah kehendak sahaja. Macam kalau jadi itu macam masyarakat sekarang, dia anggap sambut hari jadi tu ialah satu keperluan. Sepatutnya dia kehendak. Kehendak maksudnya bila keluarga tu perlu, baru dia buat. Kalau tidak perlu. Macam kita tidak sambut hari jadi pun tidak jadi masalah. Tidak perlu menangis lah di bawah katil. Syukur je lah. Sebab sudah hidup sampai sekarang. Okey, itu saja soalan saya. Terima kasih bagi luang masa. Okey. Di sini kita telah melihat apa makna tasyabuh itu sendiri. Oleh itu, kita hendaklah memupuk sifat kesedaran mengenai larangan yang menjejaskan akidah umat Islam dan menghadkan diri daripada melakukan perkara yang berunsurkan tasyabuh. Itu sahaja daripada kami dan semoga maklumat yang disampaikan bermanfaat buat anda semua. Terima kasih daripada kami.